Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, terima kasih. Saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya nak pergi kepada sedikit perkongsian berkenaan dengan MySalam. Sebelum ni saya dah membuat satu video yang menjelaskan tentang SMS yang diterima daripada MySalam. Okey, ada yang scam dan ada juga yang betul seperti mana yang kita lihat. Ada yang tak terkena, ada juga yang dapat pautan yang betul dan sebagainya lah. Okey. Jadi di sini saya lebih menggalakkan anda untuk membuat semakan daripada laman sesawang MySalam itu sendirilah jika anda ada sebarang keraguan. Okey. Jadi secara asasnya mungkin ramai yang tertanya apakah itu MySalam. MySalam ni adalah satu bentuk inisiatif kerajaan kepada rakyat bagi memberikan perlindungan kesihatan takaful, ataupun ini adalah bahasa yang tepat lah, ataupun kalau kata nak bagi orang mudah faham, dia adalah satu bentuk insurans. Insurans ni dia percuma, tidak perlu bayar, tetapi hanya yang layak sahaja yang boleh membuat tuntutan. Okey. Jadi sebab tu masa menerima SMS hari tu banyak yang macam keliru. Okey, macam ada RM700 boleh dituntut dan sebagainya kan. Jadi macam semua boleh minta kan, semua boleh mohon kan. Lepas tu dia ada orang kata macam terma dan syarat dan sebagainya ataupun tidak. Okey, jadi sebenarnya yang pertama, MySalam ni adalah untuk golongan B40 yang mana mereka ni adalah penerima bantuan sara hidup yang berumur di antara 18 hingga 65 tahun. Okey. Bagi individu bujang pula, mereka haruslah berumur daripada 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun. Okey. Bagi individu yang berstatus OKU pula, mereka ini adalah di antara berumur 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24 tahun. Okey. Jadi mudah kata, mereka perlu ada data dalam bantuan sara hidup dan berumur 65 tahun dan ke bawah. Bagi yang berpendapatan pula, berpendapatan 24,000 dan ke bawah. Okey, itu yang pertama. Okey, jadi apa bentuk bayaran yang diberikan oleh MySalam ini? MySalam ni dia ada dua jenis bayaran. Yang pertama, one off payment, bayaran secara langsam sebanyak RM8,000. Ini adalah bagi 45 jenis penyakit kritikal. Contohnya seperti kanser, tumor, jantung, lepas tu kehilangan keupayaan kekal, dan beberapa lagi lah, ada 45 semuanya. Boleh tengok di laman web MySalam bahagian 45 jenis penyakit kritikal. Okey. Lagi satu, dia juga akan membayar, kita boleh membuat tuntutan bagi allowance hospitalisasi. Maksudnya jika kita ditahan di ward selama kita boleh membuat tuntutan untuk tempoh selama 14 hari, yang mana dalam tempoh sehari tu kita akan dibayar sebanyak RM50 sehari. Jadi maksimum adalah RM700 bagi tempoh 1 tahun. Okey. Jadi bagi yang hospitalization ni, allowance ward ni, dia tidak semestinya kita perlu menerima rawatan bagi penyakit yang kritikal ni. Contohnya bagi mereka yang dikuarantin oleh sebab COVID-19 also, walaupun mereka ini tidak positif tetapi mereka diperlukan untuk kuarantin tempoh 14 hari dan sebagainya, mereka juga layak untuk membuat tuntutan allowance hospital daripada MySalam, iaitu sebanyak RM700 selagi mana anda adalah penerima BHH dan berumur 65 tahun ke bawah serta pendapatan tidak melebihi 24,000 setahun. Okey. Jadi di sini apa yang saya nak sampaikan, apa yang mudah adalah kita membuat semakan daripada laman sesawang MySalam itu sendiri. Tapi jika anda masih lagi mungkin kurang pasti dan sebagainya, saya ada lagi satu kaedah yang lebih mudah, iaitu anda pasang download aplikasi MySalam di dalam handphone anda. Okay, saya akan kongsikan kepada anda semua.
Saya akan paparkan di tepi. Okey, jadi yang pertama anda pergi kepada, kalau pengguna Google Android, anda pergi kepada Google Play Store. Jadi anda type MySalam dan download MySalam National Help Program. Lepas download dan install complete, kemudian anda tekan open. Okey, tekan open, tunggu agak perlahan. Okey, bagi mereka yang baru pertama kali, tidak tahu kelayakan dan sebagainya, anda boleh membuat semakan di log masuk pertama kali. Hanya perlu mengisikan nombor kad pengenalan anda. Saya bubuh satu kad pengenalan yang mungkin tak betul. Jadi bila anda ni, anda tekan hantar, dia akan kata anda tidak layak untuk skim perlindungan nasional B40 kerana nama IC kita tidak ada dalam data penerima bantuan sara hidup. Okey. Jadi jika anda layak, dia akan menyatakan anda layak, dia akan hantar nombor PIN 6 digit kepada nombor telefon bimbit anda. Apabila anda terima nombor telefon nombor PIN tersebut, anda masukkan 6 digit nombor PIN tu, kemudian anda tekan OK, dan dia akan terus mendaftarkan anda untuk akaun MySalam. Okey, jadi sekarang saya akan masukkan satu akaun MySalam, kepunyaan salah seorang ahli keluarga saya sendiri. Okey, tekan log masuk. Kemudian di sini dia akan memaparkan nama kita, status layak, kategori bagi B40. Jadi di sini mudah saja, dia ada menyatakan jadual bagi tahunan daripada tahun 2019, 2020 dan juga 2021, yang mana dalam tempoh setahun kita akan layak untuk membuat tuntutan bagi CI. Ini adalah critical illness. Critical illness ini adalah penyakit kritikal, iaitu 45 penyakit disebutkan, jadi kanser, jantung, hilang upaya kekal, lepas tu ada macam pekak yang kekal, buta, ada beberapa banyak lagi lah. Anda boleh membuat semakan di laman web MySalam. Kemudian bagi HB ni pula adalah allowed hospitalisasi, maksudnya jika kita ditahan di ward ataupun bagi mereka yang di kuarantin untuk COVID-19, walaupun anda di kuarantin di rumah, anda tidak perlu pergi ke pusat kuarantin dan sebagainya, anda juga layak untuk membuat tuntutan jika anda adalah menepati kriteria B40, berumur 65 tahun ke bawah dan juga berpendapatan tidak melebihi RM24,000 setahun. Jadi di sini kita boleh lihat macam critical illness, dia akan membuat bayaran secara one off payment, iaitu RM8,000, dan allow hospitalisasi HB ni selama 14 hari, yang mana sehari adalah RM50. Jadi daripada sini, jika kita pernah terlibat ataupun kita adalah sakit, kita pernah di kuarantin dan sebagainya, kita di bawah ni dia ada bahagian untuk tuntutan. Tekan saja pada tuntutan dan tekan penyerahan tuntutan. Okey, jadi kita boleh pilih sama ada tuntutan untuk hospitalisasi tadi, contohnya yang ditahan di ward ataupun di kuarantin, ataupun tuntutan untuk penyakit kritikal. Jadi boleh pilih tuntutan hospitalisasi. Jadi kita teruskan, nanti dia akan minta kita untuk isikan maklumat yang berkenaan. Saya tekan teruskan, dia akan keluar maklumat tarikh kemasukan, bila keluar, negeri mana, nama hospital dan juga sebagainya. Okey, begitu juga kalau kata kita pergi kepada penyakit kritikal, sama juga 45 jenis penyakit yang ada pengesahan daripada doktor ataupun pakar daripada hospital panel di Malaysia. Teruskan dan ada maklumat yang kita perlu isikan. Jadi kalau anda adalah orang yang layak untuk membuat tuntutan MySalam dan anda masih keliru, tidak tahu macam mana mahu menggunakan permohonan melalui website dan sebagainya, salah satu kaedah yang mudah adalah dengan menggunakan apps seperti mana yang saya tunjukkan sebentar tadi. Aplikasinya sangat mudah, kita perlu isikan sahaja apa yang diminta oleh ini, dan juga kita upload dokumen, maksudnya kita takat gambar saja. Kalau kata kita ada surat, kita ditahan untuk kuarantin sebagainya, takat gambar, kemudian apabila dah siap kita tekan butang upload, masukkan gambar tadi itu dan hantar sahaja. InsyaAllah apabila proses permohonan itu telah lulus, bayaran akan dikreditkan ke dalam akaun bank kita
dalam tempoh beberapa selepas lulus tu dalam tempoh 7 hari bekerja kalau tak salah saya. Okey. Jadi bagi mereka yang masih lagi orang kata tidak pernah membuat, saya stop dulu lah, lupa pula, yang masih lagi belum pernah membuat tuntutan dan pernah berada dalam situasi ini, jadi anda boleh menggunakan inisiatif yang diberikan ini untuk sekurang-kurangnya meringankan beban kewangan anda. Okey, jadi saya rasa ini saja perkongsian saya untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang komen, anda boleh nyatakan di bahagian komen di YouTube saya ataupun di juga Facebook saya, Firdaus Selamat. InsyaAllah daripada situ saya akan boleh olahkan lagi dan saya akan boleh menjawab jika ada sebarang pertanyaan yang lebih khusus lah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana datang untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.